Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera, terutamanya pada bulan yang mulia ini, iaitu pada bulan Ramadan Al-Mubarak dan juga musim Perintah Kawalan Pergerakan. Okey? Sebelum itu juga Brother Fai ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada komuniti paranormal Malaysia yang telah memberi sokongan penuh kepada channel The Haunting Cruise dan PN di dalam perkongsian cerita-cerita seram ini. Okey? Dan tidak lupa juga kepada geng Markona, iaitu Abi, dan juga geng burung hantu daripada Singapura, iaitu V, okay? Yang juga memberi sokongan yang penuh kepada channel The Haunting Cruise dan PN dalam perkongsian cerita seram ini. Baiklah saudara, pada malam ini ada satu kisah yang berkaitan dengan paranormal yang akan Brother Fai kongsikan kepada anda sebentar lagi. Okey, kita akan dengarkan sama-sama. Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda 5 stadium bola sepak yang terkenal dengan aktiviti paranormal. Apakah makna paranormal? Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu DBP, mendefinisikan paranormal sebagai satu aktiviti atau fenomena yang tidak dapat dijelaskan secara saintifik. Paranormal turut merujuk kepada kejadian yang tidak rasional. Kisah mistik dan paranormal bukan saja sering menarik perhatian rakyat Malaysia yang majmuk, kaya dengan pelbagai adat dan kepercayaan. Malah ia turut menarik perhatian pelbagai lapisan masyarakat dunia yang sifatnya lebih universal. Artikel pada malam ini sedikit istimewa. Malam ini, Brother Fai akan tampilkan kisah mistik dan paranormal di dalam bola sepak. Sebagai permulaan, Brother Fai akan bawakan kepada anda 5 buah stadium bola sepak yang dipercayai pernah mengalami aktiviti paranormal dan mistik. Yang pertama, Stadium of Light, Sunderland. Sunderland AFC adalah sebuah kelab bola sepak Inggeris yang mempunyai sejarah sejak 138 tahun yang lalu. Ditubuhkan pada 1879, Sunderland merupakan salah sebuah kelab bola sepak yang bertanding secara kompetitif di Liga Inggeris. Musim lalu, Sunderland adalah salah sebuah kelab yang beraksi di Liga Perdana Inggeris, iaitu EPL. Namun, selepas hanya 6 kemenangan dan 6 seri dari keseluruhan 38 perlawanan pada musim 2016 dan 17, kelab yang digelar The Black Cats ini terpaksa bersaing di Liga Championship pada musim ini. Tetapi, tahukah anda bahawa Stadium of Light, kandang kepada The Black Cats ini, menyimpan pelbagai kisah misteri? Pada tahun 2005, 2 orang kaki tangan kelab mendakwa mereka pernah ternampak satu lembaga yang tidak dikenali di salah satu koridor di stadium berkenaan. Keadaan agak malap pada malam itu dan ramai mengatakan dakwaan tersebut sebagai karut. Ada yang mendakwa penglihatan lembaga tersebut terhasil daripada kelibat orang lain. Namun, tidak ada individu yang pernah mengaku bertanggungjawab. Tidak lama selepas itu, salah seorang pemain, Stephen Elliott, turut mendakwa telah terserempak dengan lembaga yang sama di koridor yang sama. Maka kisah itu mulai tersebar di
kalangan penyokong dan komuniti di Sunderland. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mengesahkan kenapa entiti tersebut berkeliaran. Ada yang mendakwa entiti tersebut adalah seorang pekerja dari kurun ke-18. Ia kekal misteri. Tetapi, apakah perkara lain yang lebih menyeramkan telah berlaku? Pada September 2016, ketika Sky Sports sedang bersiaran dalam rancangan Monday Night Football berlatar belakangkan stadium berkenaan, seorang kaki tangan stadium dilihat gaib begitu saja. Yang kedua, Stadium Highbury, Lancashire. Stadium Highbury, London adalah gelanggang utama kepada kelab bola sepak Arsenal satu masa dulu. Stadium tersebut dirasmikan pada 1939 selepas 3 musim yang menakjubkan dalam sejarah kelab berkenaan. Sebelum itu, Arsenal pernah memiliki seorang pengurus hebat yang dikenali sebagai Herbert Chapman. Chapman dikenali dengan cara pemikiran dan kepintarannya dalam merangka kejayaan pasukan bola sepak Arsenal. Malah, Chapman adalah individu yang merevolusikan Arsenal sebagai sebuah kelab yang paling berjaya dalam bola sepak Inggeris pada lewat 1920-an sehingga awal 1930-an. Amat menyedihkan, Eric Chapman meninggal dunia pada usia 55 tahun akibat daripada penyakit pneumonia. Kematiannya adalah pada ketika Arsenal sedang menikmati antara zaman paling gemilang dalam sejarah bola sepak kelab London itu. Walaupun ketika sakit, Chapman sentiasa bersemangat menghadiri perlawanan membabitkan Arsenal. Pada Januari 1934, beliau memaksa dirinya menghadiri 3 perlawanan pada satu minggu pada ketika Eropah sedang dilanda musim sejuk. Ini sedikit sebanyak telah menjejaskan kesihatan Chapman sehingga mengakibatkan kematiannya. Kisah ini berlaku sehinggalah Arsenal berpindah daripada Highbury untuk ke Emirates pada 2006. Pada lewat malam, ada yang mengatakan akan kedengaran roh Chapman berkeliaran bersama satu penampakan seekor kuda di ruang legar yang ada di Highbury. Yang ketiga, Stadium St Mary Southampton. Masih lagi di England. Kelab bola sepak Southampton berpindah ke St Mary pada 2001. Ia adalah sebuah stadium yang dibina dengan bajet serendah 32 juta pound sterling dengan kapasiti 32,500 penonton. Selama 103 tahun sebelum ini, Southampton beraksi di Stadium The Dell yang berkapasiti 15,000 penonton. Satu perkara yang mungkin penduduk dari luar Southampton tidak ketahui ialah St Mary dibina di atas tapak sebuah perkuburan lama Kristian. Malah, kubur berkenaan tidak dipindahkan ketika pembinaan. Bermakna St Mary pada hari ini secara teorinya adalah sebuah perkuburan lama. Selepas pembinaan stadium berkenaan siap, roh-roh yang mendiami perkuburan berkenaan dikatakan berkeliaran di pekarangan stadium. Pada musim pertama beraksi di St Mary, Southampton turut mengalami prestasi buruk dengan mengumpul hanya 10 mata daripada 14 perlawanan pertama musim tersebut. Ini menyebabkan pengurus Stuart Gray dipecat hanya selepas 6 bulan dilantik ke jawatan tersebut. Kabar angin mengatakan prestasi buruk Southampton turut berkait dengan roh-roh berkenaan yang mahu membalas dendam. Kepercayaan tersebut sangat kuat sehingga pihak pengurusan Southampton mengupah seorang bomoh
untuk menghalau roh-roh berkenaan daripada Saint Mary. Yang keempat, Estadio do Dragão, Porto. Adakah anda menyaksikan perlawanan UEFA Champions League di antara Porto dan Paris Saint-Germain, iaitu PSG, pada satu awal pagi pada 2012? Ataupun adakah anda tidak menyedari apa yang anda saksikan? Pada musim 2012, Porto menewaskan PSG dalam satu perlawanan peringkat kumpulan UEFA Champions League melalui jaringan minit akhir penyerang antara Colombia, James Rodriguez. Selepas menjaringkan gol tersebut, James berlari ke arah sebahagian daripada penyokong Porto Estadio do Dragão. Jika anda menonton perlawanan tersebut pada jam 3 pagi secara siaran langsung, anda pasti akan tercengang. Selain daripada James Rodriguez dan penyokong-penyokong Porto, turut kelihatan ialah satu kelibat lelaki berpakaian era 1900 turut bersama kumpulan penyokong Porto di bahagian tempat duduk. Bezanya, kelibat lelaki tersebut berdiam diri dan tidak meraihkan gol tersebut dengan penyokong Porto yang lain. Rakaman video dan gambar kelibat berkenaan pantas tular di Portugal dan ramai mengandaikan kelibat tersebut sebagai hantu Estadio do Dragão. Walaupun terdapat media di Portugal cuba menjelaskan bahawa kelibat tersebut adalah seorang lelaki warga tua yang turut menghadiri perlawanan tersebut, penyokong Porto lebih gemar menganggap entiti berkenaan merupakan sebahagian daripada penyokong Porto dari alam lain. Yang kelima, yang ini lebih sadis dan lebih special, iaitu Stadium Ghazi, Kabul. Stadium Ghazi di Kabul dibina oleh Raja Amanullah Khan pada 1923. Ia adalah sebuah stadium pelbagai guna dan merupakan gelanggang utama pasukan kebangsaan Afghanistan. Jika anda berkunjung ke sana pada hari ini, rumputnya kelihatan subur menghijau. Tetapi, satu masa dulu, gelanggang bola sepak ini pernah menjadi tempat berdarah ketika era pemerintahan Taliban. Setiap mangsa yang dihukum untuk apa jenis kesalahan akan diarahkan untuk berlutut sebelum senapang diacukan dan mangsa ditembak mati. Seorang wartawan dari Afghanistan ketika ditemu bual oleh Reuters berkata, ada seorang penentang telah ditangkap di sebuah kampung dan dibawa ke sini. Mereka bertindak memotong lengannya. Saya turut pernah menyaksikan ramai mangsa ditembak dan dikelar leher mereka di sini. Rakyat Afghan tidak akan melupakan memori buruk ini. Ramai di kalangan yang terbunuh adalah dari kalangan mereka yang tidak bersalah. Mayat-mayat mangsa kemudiannya digantung pada tiang gol untuk dilihat dan kaedah psikologi menakutkan penduduk tempatan. Sejak daripada itu, Stadium Ghazi dikatakan berhantu dan didiami oleh roh-roh mangsa yang tidak tenang. Pekerja dan penjaga stadium dilaporkan sering diganggu oleh entiti tidak dikenali. Walaupun telah dibaik pulih pada 2011, bayangan silam tersebut masih belum hilang dari Stadium Ghazi. Malah, tidak ada sesiapa pun di kalangan penduduk Kabul yang berani menghampiri persekitaran stadium pada waktu senja kerana diselubungi oleh perasaan takut. Sebagai satu rumusan, benar atau tidak aktiviti paranormal di stadium-stadium berkenaan terpulang kepada anda untuk menilaikannya.
Ia mungkin cerita karut, ia juga mungkin benar-benar pernah terjadi. Anda mempunyai pengalaman lain di stadium bola sepak di dalam negara dan luar negara? Kongsikan bersama kami. Kami mahu mendengarnya daripada anda. Jangan lupa isikan di ruangan komen. Sekian.